Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu isu yang paling menggemparkan saya dan pasti Anda juga berkait dengan kes Najib Tun Razak. Menurut Jasmine Loh, bekas peguam 1MDB, menipu Najib umpama gali kubur sendiri. Wow, apa cerita sampai bekas peguam 1MDB ini, yaitu Jasmine Loh sendiri, seakan rasa takut untuk menipu. Karena kata dia, menipu Najib umpama gali kubur sendiri. Wow. Bekas peguam syarikat 1MDB, One Malaysia Development Berhad, Jasmine Loh Aishwan memberitahu adalah sesuatu yang mustahil dan tidak masuk akal untuk berkonspirasi dengan mana-mana pihak untuk menipu bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Kata beliau, adalah mustahil untuk berkonspirasi dengan sesiapa untuk menipu Perdana Menteri yang masih berkhidmat. Ia seperti menggali kubur sendiri, ujar wanita itu ketika pemeriksaan semula oleh Timbalan Pendakwa Raya Depa Nair. Saksi itu juga sekali lagi menyatakan bahawa beliau tidak pernah terlibat dengan mana-mana perancangan untuk menyeleweng dana 1MDB dan tidak mengetahui wang yang diterimanya adalah hasil penyelewengan tersebut. Terdahulu, saksi itu tidak bersetuju dengan cadangan Peguam Bela Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah bahawa beliau bersekongkol dengan ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Jo atau Jolo untuk menipu dana 1MDB. Selain itu, ketika pemeriksaan semula oleh Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib, saksi itu berkata tidak mungkin transaksi-transaksi 1MDB yang mencecah bilion ringgit boleh diteruskan sekiranya tidak diluluskan oleh Menteri Kewangan dan Perdana Menteri, iaitu Najib. Terdahulu, Jasmine menyatakan Najib tidak pernah meminta penjelasan daripadanya berhubung mana-mana dokumen perjanjian yang pernah disediakannya bagi transaksi-transaksi yang dijalankan oleh syarikat terbabit. Walaupun menyatakan beliau bukanlah orang yang tepat untuk berbuat demikian kerana hanya seorang peguam di syarikat terbabit, namun Jasmine menyatakan dirinya tidak pernah dipanggil untuk memberikan penjelasan oleh sesiapa termasuk Najib. Tambahnya, walaupun dokumen-dokumen yang disediakan adalah dokumen undang-undang, namun sesiapa sahaja boleh memahaminya. Kalau ada yang tidak faham, maka boleh minta penjelasan, katanya. Terdahulu, Jasmine menyatakan Najib pernah membersihkan namanya dan bekas pengarah eksekutif pembangunan perniagaan 1MDB, Casey Tang Keng Chi, pada sidang Parlimen bertarikh 7 Mac 2017. Jasmine kemudian membaca Hansard Parlimen yang mana Najib antara lainnya menjawab bahawa siasatan terhadap wanita itu dan Keng Chi telah selesai dan tiada sebarang tindakan diambil ke atas mereka. Menjawab pertanyaan berhubung mengenai barangan mewah yang diterima dan percutian luar negara di Taja Jolo, wanita itu menyatakan beliau menerimanya atas dasar persahabatan dan tanpa sebarang ikatan. Saya percaya percutian di antara keluarga dan rakan adalah disebabkan kami mempunyai kawan-kawan yang sama, katanya. Jasmine mengakhiri keterangannya dengan menyatakan bahawa beliau hadir memberi keterangan sebagai seorang saksi dan bekas peguam atau bekas pegawai 1MDB. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Collins Lawrence Square bersambung 22 April ini, dipetik daripada Cosmo Online. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini keputusan terkini yang kita tunggu-tunggu daripada
Ketua Polis Negara berkait dengan kes Dr. Akmal yang telah pun disiasat dan dirakam keterangan beliau di IPD Kota Kinabalu. Menurut Ketua Polis Negara, Akmal telah pun disiasat kerana ada 2 laporan polis yang telah dibuat. Selain daripada itu, beliau juga mengatakan 2 siasatan, kertas siasatan ataupun 2 akta digunakan kepada Akmal Saleh. Salah satunya ialah akta hasutan dan yang kedua adalah akta komunikasi dan multimedia. Hari ini, Ketua Polis Negara sekali lagi menyatakan keputusan yang kita tunggu-tunggu, yaitu kes Dr. Akmal akhirnya dirujuk ke AGC ataupun Jabatan Peguam Negara pada minggu hadapan. Kertas siasatan berkait ucapan dan tindakan Ketua Pemuda UMNO, Dr. Muhammad Akmal Saleh berhubung isu penjualan stoking tertera Kalimah Allah akan dirujuk Pejabat Peguam Negara minggu depan. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein berkata, pihaknya akan melengkapkan kertas siasatan itu dalam tempo 5 hari. Keterangan beliau iaitu Dr. Akmal sudah diambil semalam dan kertas siasatan sedang dilengkapkan. Dalam tempo 5 hari kita akan hantar ke Jabatan Peguam Negara AGC untuk tindakan seterusnya, katanya ketika dihubungi. Terdahulu, Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan menerima 2 laporan polis berhubung ucapan dan tindakan Dr. Akmal berhubung isu penjualan stoking tertera Kalimah Allah. Kes disiasat di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998. Akmal dilaporkan lantang bersuara mengenai kontroversi stoking dengan kalimah Allah yang didapati dijual di kedai serbaneka KK Supermart dan Superstore Sdn Berhad KK Superstore. Beliau turut menggerakkan boikot terhadap KK Supermart sekiranya tidak memasang kain rentang di semua 880 cawangan kedai serbaneka itu di seluruh negara bagi memohon maaf atas insiden itu. Walau bagaimanapun telah disahkan bahawa KK Supermart telah pun memasang kain rentang di cawangan kedai serbaneka mereka. Selain daripada itu, KK Supermart juga telah pun memohon maaf secara terbuka tentang isu tersebut. Selain daripada itu juga, di samping itu, KK Supermart telah pun dihadapkan ke mahkamah didakwa, iaitu bos KK Supermart di mahkamah telah didakwa bersama dengan pengedar stoking tersebut. Dan terkini, bos KK Supermart, pengasas KK Supermart, telah pun bertemu, menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong tentang isu ini. Sehingga baginda yang di Pertuan Agong telah pun bertitah bahawa baginda berharap isu ini dihentikan segera dan jangan ada ambil kesempatan dan berhenti menghasut, kata beliau, baginda. Jadi oleh sebab itulah mula timbul tanda tanya sebenarnya apa lagi yang Dr. Akmal mahu, kata pelbagai lapisan masyarakat netizen di dalam pelbagai ruangan komen dalam media sosial. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pengakuan daripada Menteri Besar Kedah, iaitu Sanusi Maknor, yang pelik tapi benar, lucu tapi benar. Saudara, sebelum kita teruskan ulasan petang ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk mengembangkan channel ini dan mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini. Saudara-saudara sekalian, kita memang tahu kalau Sanusi berucap memang lucu.
Kebanyakan kali saya menonton ucapan atau kempen Sanusi, memang Sanusi ada kemahiran buat lucu dalam ucapan beliau. Dengan logat atau dialek daripada Kedah, daripada utara, memang melucukan. Tak boleh dinafikan beliau mampu menimbulkan suasana, menimbulkan minat orang apabila mendengar beliau berucap. Terutamanya apabila beliau membangkitkan isu-isu tentang menyindir, mengejek atau sebagainya. Memang lucu. Tetapi yang ini bukan gurauan, bukan lelucuan, tetapi inilah kenyataannya. Sanusi kata, duit kerajaan negeri bukan untuk bayar gaji pemain bola sepak. Itu pengakuan terkini Sanusi berkaitan dengan duit kerajaan negeri Kedah. Beliau kata duit itu bukan untuk bayar gaji pemain bola sepak. Apa ceritanya? Tetapi sebelum kita teruskan cerita ini, ramai peminat daripada kelab bola sepak Kedah mungkin akan terkejut dengan penyataan pengakuan daripada Sanusi ini. Memandangkan sekarang ini Kedah adalah pasukan antara pasukan yang terpalit dengan masalah gaji. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor mengulangi pendirian dan polisi kerajaan negeri bahawa duit kerajaan negeri tidak akan digunakan bagi membiayai gaji pemain bola sepak serta masalah berkaitan kelab Kedah Darul Aman FC, KDA FC yang sudah diswastakan. Sanusi yang juga Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA berkata, bantuan kepada kelab bola sepak hanya disalurkan melalui KFA selaku badan bola sepak negeri di mana KFA juga telah membantu dengan menyumbang 16 juta ringgit kepada KDA FC sejak kelab itu ditubuhkan. Kata Sanusi, saya tak guna duit kerajaan untuk bayar gaji bola sepak. Sama juga tak guna duit kerajaan negeri untuk bayar gaji kerja dalam syarikat. Selama ini kita bantu KDA FC melalui KFA. Dari mula KDA FC ditubuhkan sampai sekarang ini, KFA sudah bantu KDA FC sebanyak 16 juta ringgit. Ingat sikit ke? Kata beliau. Dan lepas tu ada yang kata kita tak tolong. Polisi itu sangat mudah, kata Sanusi. Duit bola kita cari duit lain. KFA ada dan sudah tolong dengan jumlah 16 juta sejak dulu dan sampai lah ni pun masih lagi tolong. Jumlah diberi pun juta lah bagi baru ni. Tapi saya tak mau bising, katanya ketika mengulas mengenai masalah baki tunggakan gaji yang belum diselesaikan KDA-FC setakat ini yang mencetus kebimbangan penyokong Kedah. Sanusi berkata, jumlah yang sudah disalurkan kepada KDA-FC sebanyak 16 juta ringgit itu ialah jumlah yang besar dan dikira mampu memberi manfaat sekiranya diberikan kepada golongan yang lebih memerlukan seperti anak yatim. 16 juta ringgit kalau diberi kepada anak yatim macam ni, cuba bayangkan tengok. Kalau kita banding dengan kegunaan untuk bola, mana lebih afdal? Tentulah anak yatim, katanya. Pada masa yang sama, Sanusi juga turut melahirkan kebimbangan atas sikap penaja yang mungkin akan merasa terkesan untuk menaja disebabkan KFA pernah disiasat SPRM pada Januari lalu. Bola ni kalau kita cari duit nanti, SPRM mai cukup kita tangkap. Yang tu pun saya hangat hati juga. Di seluruh dunia ni semua persatuan bola sepak dan sukan cari sumbangan. Macam-macam caralah orang mai menyumbang dan tu pun depa mai cukup kita, kata Sanusi. Kalau nak bermain politik juga dalam sukan, itu yang susah dan boleh membunuh bola sepak, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Terus saja kepada laporan.
Ucapan terbaik Perdana Menteri ke-10 yaitu Anwar Ibrahim balik kampung mengejutkan Perikatan Nasional, secara tidak langsungnya kantoikan pula Perikatan Nasional. Dari harga ayam hingga cash talking dibalun habis oleh Anwar. Perdana Menteri dalam lawatan kerja seharinya di Pulau Pinang menyampaikan ucapan terbaik semasa majlis berbuka puasa Madani di Pusat Islam University Teknologi MARA UiTM Permatang Pau. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengupas beberapa isu panas yang sengaja dimainkan dalam naratif pembangkang, dari harga ayam hingga case talking tertera kalimah Allah. Saudara, berikut merupakan sedutan hujah dan ucapan Perdana Menteri ke-10. Sila Syekh bantu sebarkan ucapan Anwar Ibrahim ini. Saya bacakan teksnya untuk anda semua. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia, yaitu pembangkang, kata, sekarang ini harga barang semua mahal. Guna politik cakaplah yang benar, kata Anwar Ibrahim. Minyak masak kamu dulu harga RM40 hingga RM50. Telur kadang-kadang tidak ada. Ayam pula melambung naik tinggi. Sekarang alhamdulillah, saya pergi pasar, harga ayam tak naik. Kerana apa? Kata Anwar Ibrahim. Kerana ketegasan kita. Kita kawal harga, kata beliau lagi. Kita tak akan tunduk kepada kartel. Ini pembangkang bercakap berdegar-degar soal Islam, Melayu. Tapi kalau takut kepada kartel, kamu biar rasuah bermaharajalela, kata Anwar Ibrahim. Kamu guna projek-projek Bumi Putra. Kamu sakau bagi pada bukan Bumi Putra. Saya tiada masalah bagi pada bukan Bumi Putra. Buat apa umum itu syarikat Bumi Putra, tapi bagi pada bukan Bumi Putra. Penipuan ini tidak boleh diteruskan, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, antara intipati ucapan beliau ini memang amat pedih, pedas dan menghiris. Menghiris kepada pembangkang. Ini kerana dalam ucapan pun Anwar Ibrahim sempat membalun habis semua isu berkaitan daripada harga ayam sehinggalah case talking. Dengan kata Anwar Ibrahim, beliau kata naratif pembangkang sengaja dimainkan dari harga ayam ke case talking tertera kalimah Allah. Anwar Ibrahim mengulangi, beliau kata pembangkang sekarang ini kata pembangkang harga sekarang ini semuanya mahal. Guna politik cakaplah yang benar, kata Anwar. Dia mengingatkan kita semua bahawa minyak waktu pentadbiran pembangkang dahulu harganya mencecah antara RM40 hingga RM50. Dan kadang-kadang harga ayam, telur pula tiada. Harga ayam pula melambung naik. Sekarang, kata Anwar Ibrahim, saya pergi pasar, harga ayam tak naik. Kerana apa? Ketegasan kita, kata beliau. Kita kawal harga, kata Anwar Ibrahim. Yang menariknya ialah apabila Anwar Ibrahim menyentuh tentang kita tak tunduk pada kartel. Ini pembangkang bercakap berdegar-degar soal Islam, Melayu, tapi takut kepada kartel, kata Anwar Ibrahim. Kamu biar rasuah bermaharajalela, kata Anwar Ibrahim menambah di dalam ucapan beliau. Kamu guna projek-projek Bumi Putra. Kamu sakau bagi pada bukan Bumi Putra. Menariknya, Anwar Ibrahim kata, saya tiada masalah bagi pada bukan Bumi Putra. Tapi, kata Anwar Ibrahim, buat apa umum itu syarikat Bumi Putra? Tapi, bagi pada bukan Bumi Putra. Penipuan ini tidak boleh diteruskan, kata beliau lagi.
Dipetik daripada Harapan Daily. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Itulah dia inti pati ucapan sedutan hujah Perdana Menteri Anwar Ibrahim sempena ucapan balik kampung beliau semasa majlis berbuka puasa Madani di Pusat Islam Universiti Teknologi Mara UiTM Permatang, Pau, Pulau Pinang. Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu sudah kunjung tiba. Kita sebenarnya menunggu apa komen daripada Perdana Menteri kita, yaitu Anwar Ibrahim, berkait isu yang sangat panas sekarang, yaitu penahanan Akmal Saleh di Kota Kinabalu. Kemarin Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menyatakan bahawa penahanan Akmal Saleh di Kota Kinabalu bukanlah tangkapan. Tetapi Anwar Ibrahim sahkan bahawa ia hanyalah penahanan untuk merakam keterangan dari Akmal Saleh. Anwar Ibrahim juga menyatakan bahawa Akmal Saleh telah pun dibebaskan. Tapi hari ini, sekali lagi, Anwar Ibrahim tampil memberikan komen dan juga keputusan berkaitan dengan isu panas ini. Beliau kata, Perdana Menteri Anwar Ibrahim kata, tidak peduli siapa, jangan diugut jika menyentuh 3R. Ini amaran keras daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menegaskan tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang mencabar perlembagaan persekutuan tanpa mengira kedudukan dan parti. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan juga tidak akan bertolak ansur terhadap tindakan yang menyentuh isu 3R, yaitu agama, kaum, raja dalam mempertahankan institusi negara. Kata beliau, saya telah tegaskan dan saya perlu tekankan, kita tidak akan bertolak ansur. Tidak peduli siapa, kedudukan dia, parti mana, jangan diugut sekiranya diambil tindakan, apalagi jika menyentuh 3R, kata Anwar Ibrahim. Ini termasuk menyentuh raja-raja terutamanya. Institusi negara tonggaknya mesti dipertahankan, termasuk prinsip perlembagaan hak Islam dan bukan Islam. Semua itu tertera dalam perlembagaan, kata Anwar. Kalau cabar, itu kita akan ambil tindakan tegas. Kalau disiasat, ditangkap, didakwa dan dihukum, jangan pertikai, katanya kepada pemberita di Kompleks Tun Abdul Razak Komtar di Georgetown hari ini. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai penahanan Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh di Ibu Pejabat Daerah Kota Kinabalu pagi tadi. Saudara-saudara sekalian, dengan keputusan daripada Anwar Ibrahim dan juga komen paling ditunggu-tunggu ini, maka kita harapkan ianya dapat meredakan keadaan, melegakan ramai rakyat. Kerana perkara ini sebenarnya harus dihentikan segera. Kita sudah mendapat nasihat daripada titah Kebawah Yang Maha Mulia di Pertuan Agong supaya semua pihak berhenti memainkan isu ini. Dan Baginda juga telah pun menasihati supaya jangan ada pihak mengambil kesempatan apalagi menghasut berkait isu ini. Jadi sudah semestinya dengan titah Baginda itu, maka ianya patut diambil perhatian tegas oleh semua pihak, tidak kiralah dari parti mana sekalipun. Tapi ialah kita harap perkara ini dapat diselesaikan dengan segera. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.